Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi ya dalam online untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan kita sambung daripada pertemuan yang telah lepas, iaitu kita nak membincangkan tentang objektif 3 sekarang ni, daripada 6 objektif dalam pelajaran ketiga ini. Jadi objektif 3 ni membincangkan perbezaan makna kata nama yang mempunyai alif lam di awalnya dan perkataan yang tidak mempunyai alif lam di awalnya. Jadi kalau kita nak melihat tentang kedudukan perbincangan kita ni, kalau kita lihat pelajaran 3 dalam paparan ni, kita ada 6 objektif. Objektif yang pertama, kedua, ketiga ni khusus untuk kata nama lah. Dan objektif keempat ialah untuk kata kerja. Dan objektif kelima dan keenam ialah ungkapan. Ungkapan maksudnya apa? Maksudnya satu perkataan, dua perkataan yang memberi makna, memberi satu makna. Kerana biasanya satu makna itu dilambangkan oleh satu perkataan saja. Dan ada keadaan tertentu di mana dua perkataan digabungkan untuk memberi satu makna. Seperti kalau rumah dan kunci, rumah satu perkataan, kunci satu perkataan. Tapi digabungkan kunci rumah. Jadi ada makna tertentu lah dengan mengambil kira makna kunci dan mengambil kira makna rumah. Dia bukan kunci hati, bukan kunci kereta dan sebagainya. Jadi itu perbincangan kita sebelum kita masuk dalam ayat. Jadi perbincangan pelajaran ketiga ini lebih menumpukan kepada asas-asas sebelum kita masuk pada perbincangan seterusnya, iaitu wazan 5, dan dalam contoh-contoh nanti insya-Allah kita akan masuk ayat. Jadi kita akan memperkokohkan lagi lah objektif-objektif pelajaran ketiga ini. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita ini. Kita nak belajar bahasa Arab ni ada dua perkara. Membentuk perkataan yang kita dah buat sebelum ni, dan biarlah benda ni kita betul-betul nampak. Membentuk perkataan dengan wazan. Itu yang pertama lah kita nak belajar bahasa Arab ni. Yang keduanya kita nak belajar membentuk ayat dengan baris akhir. Dan kita dah sentuh kedua-dua ni di pelajaran-pelajaran yang telah lepas. Dan kita nak masuk lagi pelajaran keempat nanti, kita akan masuk tentang wazan. Kita akan mula menumpukan kepada wazan dan perbahasannya dengan cara terperinci lah. Tapi sekarang ni kalau kita dah dapat idea apa itu wazan dan apa itu baris akhir, kenapa dia berubah-ubah, insya-Allah dia akan bantu untuk pembelajaran seterusnya. Baik. Jadi kita teruskan pelajaran yang objektif yang ketiga. Dan sebelumnya kita telah buat nombor 1 ya. Kalau lihat paparan ni, kita tahu bahasa Arab kataannya terbagi pada 3 saja. Kata nama, kata kerja dan kata huruf. Kata huruf pun kita dah tahu, iaitu satu huruf yang beri makna. Kemudian kita dah tahu dah, nak recap balik ataupun nak ulang ingat balik, iaitu bilakah satu keadaan kata nama ditanwinkan. Ada dua keadaan lah. Satunya, kalau ada alif lam di awalnya, dia tidak boleh ditanwinkan. Kalau tak ada alif lam, dia boleh ditanwinkan. Dan kita telah sentuh sikit bahawa kalau ada dua perkataan, itu kita akan bincang dalam nombor 5 ni, nombor 5 dan 6 nanti, dibincang semula. Kalau ada dua perkataan kata nama, kalau perkataan nombor 2 tu bukan sifat. Jadi perkataan pertama tu tak boleh ditanwinkan. Perkataan kedua boleh ditanwinkan. Jadi kita dah sentuh dalam perbincangan sebelum ni, jadi kita nak ingat semula je lah. Jadi contohnya kalau kunci rumah itu perkataan nombor 2 dan dia bukan sifat kerana dia rumah. Kunci tak boleh berbaris 2. Tak boleh kata kunciun, tak boleh. Kena kata kunciu, lepas tu rumahin. Tentulah kalau dijadikan bahasa Arab, miftahu baitin. Jadi insya-Allah kita akan ulang lagi benda ni
supaya dia akan jadi lebih mantap. Jadi kita nak ingatkan semula lah apa yang kita telah buat minggu lepas. Dan sekarang ni kita masuklah kepada nombor 3 ni, objektif nombor 3. Baik, kita kembali kepada teks asal kita. Jadi objektif ketiga daripada pelajaran ketiga ini, perbezaan makna kata nama yang mempunyai alif lam di awalnya dan kataan kata nama yang tidak mempunyai alif lam di awalnya. Jadi sebelum membincangkan itu, kita lihat dulu dalam bahasa Arab dia uraikan sini. Dalam bahasa Arab, suatu perkataan kata nama akan berubah makna untuk menunjukkan bilangan 2. Jadi ini ada satu ciri-ciri bahasa Arab. Perkataan yang menunjukkan bilangan 2 itu ada bentuk tertentu, iaitu dengan menambah imbuhan alif nun, bukan alif lam alif nun di akhirnya. Dan ini ada perbahasan kemudian kadang-kadang ya nun tapi pada asalnya ialah alif nun. Jadi contohnya bagaimana? Baik, contoh di muka surat 34 tu. Contoh perubahan makna perkataan dengan imbuhan alif nun di akhirnya. Jadi perkataan asal. Ini perkataan asalnya qalam. Kalau letak imbuhan alif nun di akhirnya, dia akan jadi qalaman. Qalaman. Jadi ada an di akhirnya, qalaman. Jadi qalaman ni maknanya apa? 2 batang pen. Di bahasa Arab dia kalau tak an kat belakang tu ada bunyi macam an, kemungkinan besarlah dia akan menunjukkan makna 2. Bilangan tu 2, bukannya 1. Jadi 2 tu dia ada an di belakang tu. Kalau buku kitab, kitaban, ada 2 buah buku. Kalau rumah, bait, baitan. Kalau kedai, dukan, dukanan. Jadi ada bunyi an kat belakang tu, ini kemungkinan besar maknanya 2 buah. Sesuatu itulah bilangan dia 2. Dalam bahasa Arab tak ada kata 2 buku, dia tak ada kata isnan kitab. Dia tak kata begitu. Melayu mungkin, ataupun bahasa Inggeris mungkin 2 books. Tapi bahasa Arab tidak begitu. Kalau kata begitu juga, maknanya dipahami, tetapi tahulah bahawa ini ialah terkesan daripada bahasa ibunda dan sebagainya. Jadi perbahasannya begitulah. Kalau qalam, itu ada sebab Ustaz kan? Macam mana? Tentu ada sebab kan, kenapa yang special sangat ni, bila 2 tu maka dia ada penambahan an, alif nun. Ada sebab penggunaannya ke apa benda kan? Itu dah ciri-ciri bahasa Arab tu begitu. Dia kalau ada alif nun di akhirnya, dia akan menunjukkan makna 2. Itu ciri-ciri begitulah. Di sebalik falsafah ni apa benda itu, saya kurang arif lah bab tu. Tapi begitu ciri-ciri bahasa Arab. Kalau nak kata 2, dia letak alif nun di akhirnya. Semua perkara begitu. Semua kata nama begitu dia punya ciri-cirinya. Kalau nak jadikan dia bilangan 2, dia letak alif nun di akhirnya. Ya, okey, tak apa, kita teruskan. Ustaz. Ya. Ni apa ni, baris akhir sebut kita sukunkanlah baris akhir tu, tak ada nak baris-baris depan kepada bawah. Tapi just nak for understanding apa ni, selalu kita kalau mufrad kalau 1 tu kita kata baitun. Tapi kalau macam yang 2 ni kita selalu dengar nun tu baris bawah. Betul tak? Dalam betul ni ya betul. Apa itu dalam yang tu pada depan. Okey. Nanti saya uraikan, suara pun nampak tersekat-sekat sikit. Baik, dalam jadi pendekatan saya ni, dalam mengajar bahasa Arab ni, kita menggunakan bunyi yang paling minimum. Saya menggunakan begitulah, bunyi yang paling minimum kecuali perlu. Jadi kalau nak katakan pen tu ataupun biasa pen dikata qalamun. Tapi kalau kita kata qalam saja, dah memahami dah. Kita dah faham dah makna itu ialah pen, tak perlu kita nak sebut qalamun. Itu ada perbahasan dia detail lah. Dan begitu juga kalau 2 bilangannya qalamani. Tapi kalau kita tidak menyebut qalamani, kita sebut qalaman, dan kita matikan situ, pun telah memadai untuk menyampaikan maksud itu. Jadi pendekatan saya, dan saya rasa ini wajarlah, kita nak memperkenalkan bahasa Arab, jangan kita nak memberatkan. Jadi kalau boleh suatu makna disampaikan dengan 2 suku kata, kita tidak perlu gunakan 3 suku kata. Contohnya qalam.
Dah sampai makna ya? Masjid. Takkan tak faham makna masjid, kena sebut masjidun baru boleh faham. Tidak. Kita faham masjid, dah faham dah. Jadi tak perlulah kita nak sebut masjidun. Itu satu ya. Kemudian kalau kita sebut baris akhir ni, itu bukan kerja perkataan. Itu kerja ayat. Kerana kita belajar bahasa Arab, kita belajar dua benda. Membentuk perkataan dan membentuk ayat. Apabila kita bentuk perkataan, kita sepatutnya tak ada baris akhir. Kerana baris akhir itu ialah kerja dalam ilmu membentuk ayat. Masjid kadang-kadang boleh disebut masjidun, kadang-kadang masjidan, kadang-kadang masjidin. Jadi dalam ayat akan menentukan nak sebutan macam mana tu. Masjidun ataupun masjidan ataupun masjidin. Jadi sebelum masuk ayat, kenapa kita nak ambil kerja ilmu nahwu ini? Kenapa kita nak sebut masjidun? Ataupun kenapa kita nak sebut qalamun? Kenapa tak sebut qalaman? Dan kenapa tak sebut qalamin? Kalau orang persoalkanlah, kalau anak murid yang ditanya ustaz ataupun ustazahnya, ustazah kenapa tak sebut qalamun? Kenapa sebut qalaman? Kenapa tak sebut qalamin? Walhal tiga kemungkinan tu ada. Jadi nak jawab tu susah kerana kita belum masuk ayat lagi. Kalau kita masuk dalam ayat nanti, barulah kita boleh bincang kenapa dia sebut qalamun, kenapa disebut qalaman, kenapa disebut qalamin. Sebelum ayat, memadailah kita menyebut satu sebutan yang paling minimum, iaitu matikan. Jadi itu adalah rasional lah kenapa saya menggunakan pendekatan begitu. Jadi di sini betul lah. Kalau dua pun begitulah. Kalau dua pen, qalamani. Tapi ni itu tak boleh disebut. Boleh sebut qalaman sahaja. Macam contoh yang Quran begitu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia tak perlu sebut tukadzibani. Kerana kita berhenti kat situ. Jadi kita pun nak sebut dua pen ni, kita berhenti kat situ. Qalaman. Kerana tak ada perkataan selepasnya. Dia diwakafkan di situ. Jadi saya rasa huraian yang ringkas ni mungkin memadai ya, insya-Allah. Dan kemudian nanti kita akan lebih berbincanglah. Okey ya? Baik. Ada nak tambah? Okey, kita tengok contoh kita. Contoh yang kedua, kitab. Kitab. Kemudian ke sana kita nak bincang ni, kenapakah kerana perbahasan kita ini, perbahasan kita ni, kalau kita lihat semula, apa beza kalau ada alif lam dan tak ada alif lam? Itu kita nak bincang. Baik. Sebelum kita bincang tu, kita akan ada mukaddimah dia lah. Kita bincangkan perkara yang ni, iaitu bahasa Arab, dia kalau nak sebut dua bilangan sesuatu tu, dia tambah alif nun. Contoh yang kedua ni, kitab. Dan kalau ada dua buah buku, kitaban. Ataupun kitabani. Yang kita boleh gunakan dua-dua. Tapi pada ringkasnya ialah kitaban. Dan mat tu kena panjang kan. Tak boleh sebut kitaban. Kalau kitaban, silap sebut tu. Kena panjang. Itu pasal bahasa Arab ni macam berirama sikit. Kitaban, panjang sikit. Jadi kitaban maknanya apa? Dua buah buku. Kalau masjid, tambah alif nun di akhirnya, masjidan. Iaitu dua buah masjid. Baik. Jadi itu rasional kalau tambah alif nun di akhir suatu perkataan. Sebagaimana dalam imbuhan ni, tambah alif nun. Dia akan membawa maksud dua batang ataupun dua buah ataupun sebagainya. Dua. Perbahasan seterusnya. Kalau perubahan makna perkataan selepas dibuang alif nun. Kalau kita buang alif nun, maknanya satulah. Ini nak nampakkan logik tu. Jadi kalau qalaman, kita buang alif nun, qalam. Qalam sahaja maknanya ialah satu pen. Dalam bahasa Melayu, ada penduduk bilangan. Kita tak kata satu pen, kita kata sebatang pen. Dan kalau kitaban, kita buang alif nun, maknanya ialah sebuah buku. Dan kalau masjidan, kita buang alif nun, jadi masjid, maknanya sebuah masjid. Kerana alif lam itu membawa maksud mengkhususkan, iaitu macam bahasa Inggeris THE lah, the. Kalau kata the pen, maksudnya bukannya sebarang pen. Jadi bahasa Melayu kita nak terjemahkan kalau ada alif lam, dia akan bermaksud pen itu. Tapi kita buang alif lam, dia akan bermaksud sebuah pen, sebatang pen, kerana dia tak ada alif nun di akhirnya. Kalau ada alif nun di akhirnya, kalau kita kata al-qalaman, maksudnya dua batang pen itu. Ataupun dua batang pen tersebut. Ataupun apa saja mengikut dalam ayat yang sesuai kita nak terjemahkan. Jadi ini
satu perbahasan nak menunjukkan bahawa rasionalnya kita terjemahkan, kalau tak ada alif lam, kita letak penjodoh bilangan 1 ataupun apa saja. Jadi kesimpulannya daripada atas yang atas ya, daripada perbincangan yang di atas tadi, sesuatu perkataan kata nama yang tidak ditulis di awalnya alif lam diterjemahkan dengan meletak penjodoh bilangan 1 di awalnya. Perkataan kata nama yang ditulis di awal alif lam tidak diterjemahkan dengan penjodoh bilangan 1, tetapi makna asal kata nama tersebut seperti pen ataupun apa sajalah makna asalnya, ataupun boleh diterjemahkan dengan itu, kerana al ni dalam bahasa Inggeris maknanya the, jadi di antara maknanya lah. Baik, contohnya begini, qalam sebatang pen, al-qalam kita boleh kata pen ataupun pen itu ataupun pen tersebut. Kalau ada al ya. Jadi kita tak memadai ataupun kita tak boleh al-qalam kita tak boleh sama sekali untuk menterjemahkannya sebagai sebatang ataupun penjodoh bilangan 1. Baik, kitab pun begitu. Sebuah buku. Jadi kitab sepatutnya pada kebiasaannya kalau kita sebut kitab sahaja, kita kena terjemahkan dia dengan memberi penjodoh bilangan 1. Tidak memadai kita sebut buku sahaja. Baik. Kalau kita tak alif lam, maknanya buku, maksudnya dia bukan sebuah buku, ataupun buku itu, ataupun buku tersebut. Tengoklah dalam ayat 2 ya. Dan begitu juga kalau masjid ya. Perkataan masjid maknanya ialah sebuah masjid. Masjid maknanya sebuah masjid. Kalau al-masjid maknanya masjid, ataupun masjid itu, ataupun masjid tersebut, ataupun apa saja yang sesuai mengikut konteks ayat nanti. Baik. Jadi, ini perbahasan yang pertama. Perbahasan seterusnya. Terjemahan satu perkataan daripada bahasa Melayu kepada bahasa Arab mesti mengambil kira sama ada kita hendak menyebut penjodoh bilangan 1 atau tidak. Jadi kita nak ada satu kata nama. Kita nak cakap bahasa Arab tu apa dia? Kata nama. Contohnya kipas, kita sebut kipas lah. Jadi nak cakap bahasa Arab tu apa dia? Jadi kita kena tanya, kita nak sebut ni sebuah kipas tu kipas saja. Itulah perbahasannya. Kalau kita nak sebut sebuah kipas, kita tak boleh letak alif lam. Dia beginilah perbahasan ni dalam contoh-contohnya. Kalau pen, al-qalam. Kalau sebatang pen, qalam, tak ada alif lam. Kalau buku, al-kitab. Kalau sebuah buku, kitab. Kalau masjid, al-masjid. Kalau sebuah masjid, masjid, tak ada alif lam. Jadi perbahasan kita objektif nombor 3 ni, dalam pertanyaan ketiga ni, ialah untuk tengok apakah perbezaan makna sekiranya satu kata nama dalam bahasa Arab ada alif lam. Dan kalau dia tak ada alif lam, macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak terjemahkan dia? Jadi inilah perbahasannya. Jadi, kalau ada alif lam, kita sebut makna perkataan itu. Kalau tak ada alif lam, kita letak penjodoh bilangannya 1. Jadi contohnya kalau kereta, as-sayyarah. Kalau rumah, al-bait. Kalau sebuah kereta, sayyarah. Kalau sebuah rumah, bait. Jadi itu dia punya perbincangan dia. Jadi contoh, ini contoh untuk mengukuhkan lagi perbincangan kita di atas tadi. Jadi lihat penggunaan perkataan dengan alif lam dan tanpa alif lam daripada aspek makna dalam contoh ungkapan berikut. Kita nak cakap, saya tulis dengan pen. Dengan pen. Nak kata apa? Jadi pen ni tak ada penjodoh bilangan 1. Jadi kita akan tulis bil qalam. Ya. Kalau dengan sebatang pen, bil qalam. Nampak beza dia. Ya, kalau kita kata dengan sebatang pen, bil qalam. Ini terpulang pada kita. Kalau kita nak terjemahkan perkataan, makna yang kita ada dalam pemikiran kita ni, nak terjemahkan kepada bahasa Arab. Jadi kalau kita nak kata tanpa penjodoh bilangan 1, kita kena letak alif lam. Dengan pen. Jadi bil qalam. Dengan sebatang pen, bil qalam. Begitulah seterusnya. Dalam buku, fi al-kitab. Dalam sebuah buku, fi kitab. Ini kebiasaan ataupun majoriti lah begitu. Kerana tiap-tiap satu kaedah tu dia ada dia punya pengecualiannya. Tapi pada umumnya begitu. Ke masjid. Ni nak ke mana ni? Nak ke masjid. Dia nak ke mana ni? Ila. Ke ni ila, bukan fi di Arab baik ni. Ke ialah ila. Jadi nak ke mana? Ke masjid. Jadi kita nak cakap bahasa Arab tu,
ila kena ada al-masjid. Dia tak boleh kata ila masjid. Kerana ila masjid di sini maknanya ialah ke sebuah masjid. Dan terpulanglah kita nak cakap apa dalam bahasa Melayu tu. Kalau saya nak kata nak ke mana, nak pergi ke sebuah masjid. Boleh kan? Dia, Arab ni nak kata macam mana? Dia kata ila al-masjid, ila masjid. Bukan begitu ya. Datang dengan apa ni? Dengan kereta. Ataupun dengan sebuah kereta. Kita nak cakap apa? Orang nak cakap saya datang dengan kereta. Saya tak datang dengan bas, saya datang dengan motosikal dan sebagainya. Saya datang dengan kereta. Jadi nak sebut dengan kereta tu kena ada alif lam. Bi as-sayyarah. Kalau dibaca dengan sambung semuanya, kita akan sebut bis sayyarah. Kalau nak kata dengan sebuah kereta, datang apa? Dengan sebuah kereta. Adalah sebab kita nak kata sebuah kereta tu. Pulang pada niat kita bercakap pula kan. Jadi nak kata dengan sebuah kereta, kita sebut bis sayyarah, tak ada alif lam. Begitu juga dari rumah. Ini dari mana? Dari sekolah ke dari rumah? Dari rumah, bukan dari sebuah rumah. Kita nak cakap apa tu? Nak cakap saya dari rumah. Jadi min al-bait. Nak ke rumah pun begitu juga. Ila al-bait. Tapi nak kata dari sebuah rumah, boleh. Nak kata ke sebuah rumah pun boleh. Tapi bahasa Arabnya kena ubah. Tak boleh kata al di situ. Ini min bait ataupun ila bait. Jadi kalau orang Arab dia dengar kalau min bait ataupun ila bait, dia akan faham automatik bahawa dia bercakap bahawa dari sebuah rumah dan ke sebuah rumah, kerana tak ada alif lam. Orang Arab dia automatik begitulah. Dia dah faham gitu kerana bahasa dia dan dia dididik dari segi pertuturan daripada kecil. Kalau ada alif lam tu maknanya benda tu. Kalau tak ada alif lam maknanya ada satu. Kerana bahasa Arab dia tak ada penjodoh bilangan. Tak ada seperti bahasa Melayu ada penjodoh bilangan sebuah, sebiji, selembar ke apa sajalah. Bahasa Arab tak ada. Dia terus saja. Kalau ada satu, terus sebut perkataan itu tanpa alif lam. Baik, jadi itu contoh. Jadi insya-Allah kita akan jumpa ayat-ayat lain nanti. Kita akan dapati beginilah. Kalau kita Al-Quran pun begitu, atau membaca buku fiqh pun begitu dia punya sifat-sifat dia. Iaitu untuk contohlah. Ada saya terjumpa sebagai contoh untuk menunjukkan. Ada satu perbincangan. Hadza qaul li Syafi'i. Kita fiqah Syafi'i. Kalau kita kata hadza qaul li Syafi'i, okey. Jadi nak terjemahkan macam mana? Ini ialah qaul. Qaul ni terjemah dia pendapat. Jadi nak terjemahkan ni, ini ialah satu pendapat ataupun satu pandangan li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Beza Kalau kita kata tak ada letak satu ni, kita kata ini pendapat Imam Syafi'i. Lain. Dengan ini satu pandangan Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Dengan ayat lain, ini ialah pandangan Imam Syafi'i. Dua makna yang beza tu. Kalau kita kata inilah satu pandangan Imam Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i ada pandangan lain. Tapi kalau kita kata ini pandangan Imam Syafi'i, maksudnya inilah dia pandangan Imam Syafi'i. Jadi beza dia apa? Qaul ni tak ada alif lam. Qaul ni tak ada alif lam. Jadi kita nak terjemahkan di mana? Kita letak penjodoh bilangan. Ini adalah satu pandangan bagi Imam Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i. Lain dengan ini ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Lain tu. Jadi itu yang penting kita tahu perbezaan di antara perkataan kata nama yang ada alif lam dan yang tak ada alif lam. Apakah makna yang digunakan? Jadi apabila kita baca teks, banyak lagi pengalaman kita baca teks, kita akan nampaklah makna-makna ini begini. Baik, kita kembali pada perbincangan kita. Jadi setakat ni objektif 3 ni, saya rasa pada pendedahan awal ni kita dah boleh faham lah. Hanya kita perlu untuk menghafamkannya, dan kalau jumpa teks nanti kita akan cuba apply kan makna kalau teks itu tak ada alif lam apa maknanya, dan kalau ada alif lam apa maknanya. Baik, ini untuk kataannya, iaitu objektif yang ketiga, perbezaan makna kata nama yang alif lam di awalnya dan kataan yang tidak alif lam di awalnya. Jadi sebelum kita masuk objektif keempat ni, ada soalan ke ataupun ada nak dibincangkan sesuatu? Silakan. Kalau tak ada, kita terus saja dan kita boleh bincang, tangguhkan perbincangan pada sesi kedua nanti, insya-Allah.
Baik, kita teruskan. Jadi kita nak masuk sekarang ni ke objektif keempat. Jadi objektif pertama, kedua, ketiga itu dikhususkan untuk kata nama, lebih kepada kata nama. Objektif keempat ni ialah kata kerja. Jadi kita lihat perbincangan bagaimana. Jadi objektif keempat. Kerana kita tahu perkataan terbagi pada 3. Kata nama, kata kerja dan kata huruf. Kata huruf kita dah buat, kerana tak ada banyak perbincangan. Sekarang kata nama pun kita dah buat bahagian, ada lagi dia punya ciri-cirinya. Dan sekarang ni sebelum kita masuk perbincangan pelajaran 4 dan sebagainya, kita nak tahulah ciri-ciri kata kerja itu bagaimana. Di perbincangan objektif 4 ni, ciri-ciri kata kerja dari aspek masa, jantina, bilangan dan pihak. Jadi ini agak khusus untuk bahasa Arab. Kerana bahasa Melayu lain sikit. Baik. Perbahasan begini. Kita tidak boleh terus menterjemahkan kata kerja seperti tulis. Biasa orang kan tulis dalam bahasa Arab apa dia? Kita tak boleh terjemahkan tulis bahasa Arab kepada bahasa Arab. Ini kerana satu perkataan kata kerja dalam bahasa Arab mengandungi 4 unsur selain daripada maknanya. Jadi satu perkataan saja, kalau kita sebut perkataan tu, perkataan kata kerja dalam bahasa Arab, dia dah merangkumi 4 benda ni. Jadi dia menunjukkan satu perkataan kata kerja tu telah menunjukkan masa berlaku kata kerja tu. Sama dia telah berlaku ataupun sedang akan berlaku. Itu aspek yang pertama. Kemudian dia menunjukkan pelaku tu, sama ada yang melakukan kata kerja itu lelaki atau perempuan. Kemudian dia menunjukkan bilangan pelaku tu, yang melakukan kata kerja itu seorang ataupun lebih. Ataupun 2 orang. Jadi saya kira IV 2 orang ni kerana biasanya tak banyak sangat. Contoh-contoh yang ada 2 orang ni. Ataupun yang keempat, dia menunjukkan pihak. Sama ada yang melakukan kata kerja itu pihak yang bertutur, pihak aku yang buat tu, ataupun pihak yang dilawan kamu, ataupun pihak ketiga dia yang buat. Jadi hanya setelah kita ambil, setelah 4 unsur di atas, dia kenal pasti, barulah satu perkataan kata kerja seperti buka ataupun lain-lain boleh diterjemahkan. Jadi ini adalah ciri-ciri dalam bahasa Arab yang kita perlu faham, kita perlu tahu dulu sebagai pengenalan awal dan kita perlu kuasainya. Kalau bahasa Inggeris tak banyak. Kalau seorang dia tambah S je. Kalau ramai tak ada S. He reads the book. Kalau they read the book. Jadi 2 je. Dan perkara itu telah kita hadam. Jadi kita boleh sebut dengan tanpa berfikir panjang. Tapi bahasa Arab tidak. Baca, nak cakap baca, nak cakap buka, nak cakap apa sajalah, kata kerja tu kena ambil 4 ni. Dia dah berlaku ke tak berlaku? Dia lelaki ke perempuan yang buat tu? Dia bilangannya seorang ke ramai? Kemudian yang bercakap tu pihak saya yang bercakap ni, saya baca ke ataupun kamu baca ke dia baca? Setelah ambil 4 benda ni, barulah kita boleh sebut baca tu apa dia dalam bahasa Arab. Ya? Jadi kita tengok contoh seterusnya. Inilah dia. Ini kita dah sentuh wazan tadi. Jadi begini ya. Baik, sekarang ni kita nak tanya satu, ni maknanya buat fa'ilah maknanya buat. Jadi sekarang ni kita nak kata buat dalam bahasa Arab apa dia? Nanti dulu. Dah buat ke belum sedang buat? Kita kena tanya. Kerana kalau dah buat, lain perkataan dia yang ni. Fa'al. Kalau sedang buat, ya fa'al. Lain. Okey, kita tanya lagi Buat tadi. Okey, kita ambil yang ni, telah buat. Okey, yang buat tu lelaki ke perempuan? Kalau lelaki yang buat, fa'al. Kalau perempuan yang telah buat, fa'alat. Kan lain bunyi tu. Kalau katab, betul lelaki. Kalau perempuan, katabat. Ini dia kenakan wazan. Ini kita wazan ni, wazan dia fa'alat. Tetaplah apa saja di bahagian fa'ilam. Baik, setelah kita tahu tu, kita nak tanya lagi. Yang buat tu, okeylah, kita dah kata lelaki buat. Salah. Seorang ke ramai? Kalau nak kata seorang, dia telah buat, fa'al. Kalau ramai telah buat, fa'alu. Jadi kalau tulis, katab. Kalau ramai telah tulis, katabu. Kalau seorang telah beriman, aman. Kalau ramai telah beriman, amanu. Innal ladina amanu. Kita kata innal ladina amana. Ataupun innal ladina aman. Ada bentuknya tertentu untuk menunjukkan
Sama ada pihak dia, lelaki atau perempuan dan sebagainya. Kalau perempuan pula, kalau seorang, fa'alat. Kalau ramai yang telah buat, fa'alna. Jadi, kita dah tahu dah. Sekarang kita nak bincangkan, telah berlaku. Kita tak nak sedang berlaku lagi. Ada 4 unsur ni. Dan kita dah tahu, dia lelaki atau perempuan. Kalau nak lelaki, ambil bahagian ni. Kalau perempuan, ambil bahagian ni. Dah tahu dah. Okey, sekarang nak tahu lagi. Sama ada seorang tu ke ramai? Kalau lelaki seorang atau ramai, ambil bahagian ni. Kalau seorang begini, kalau ramai begini. Kalau perempuan, seorang begini, ramai begini. Satu lagi, yang membuat tu. Pihak dia buat, ataupun kamu yang buat, ataupun saya yang buat. Ini kena ambil kira semua tu. Kalau kita dah kena pasti, okey nak kata dia buat, barulah kita ambil ini. Dia lelaki, seorang telah buat. Kalau kamu seorang telah buat, kita kata fa'alta. Kalau kamu ramai lelaki telah buat, fa'altum. Kalau kamu seorang perempuan telah buat, fa'alti. Kalau kamu ramai perempuan telah buat, fa'altunna. Ini pihak ni, pihak dia. Tak kamu. Kalau saya telah buat, fa'altu. Dan kalau kami, fa'alna. Dia lelaki perempuan sama. Kalau fa'altu, saya telah buat. Kalau fa'alna, kami telah buat. Jadi barulah kita boleh terjemah buat je dalam bahasa Arab. Nak kata apa buat dalam bahasa Arab, tak boleh. Setelah ambil kira semua ni, baru kita boleh sebut buat apa dia. Buat lain dengan perbuatan. Sebab kita nak cakap, macam saya tulis. Kita nak cuba praktis lah bahasa Arab. Nak kata tulis. Tulis macam mana bahasa Arab? Kita sebutlah kata katab. Okey, dia pun tulislah. Aminah telah menulis surat itu semalam. Aminah katab. Tak kena dah. Kena ambil kira. Telah berlaku, katab. Betul. Tapi lelaki ke perempuan? Kalau perempuan, katabat. Kalau lelaki, katab. Dan kalau kamu, katab ta. Kalau perempuan, katab ti. Kalau saya, katab tu. Kalau perempuan pun sama juga. Jadi ini ialah gambaran awal. Wazan-wazan ni, ini disebut wazan. Wazan-wazan maksudnya fa'ilan ni boleh kita ganti dengan huruf-huruf lain yang memberi makna selain daripada makna buat. Jadi jadual 2 ni, begitulah. Sekarang ada fataha maknanya buka. Baik, buka bahasa Arab apa dia? Nanti dulu. Dah buka ke belum? Kalau dah buka, kita ambil ni. Kalau belum, ataupun sedang buka, kita ambil ni. Ada 2 pembahagian tu lah. Telah berlaku, macam past tense atau present tense lah. Macam tu dia. Kemudian, telah berlaku. Telah berlaku, lelaki ke perempuan. Jadi, kalau fataha mana buka, jadi kita nak kata, kalau lelaki telah buka, fatah. Kalau ramai telah buka, fatahu. Kalau perempuan yang telah buka itu seorang, fatahat. Kalau ramai perempuan telah buka, fatahna. Okey, itu pihak lah. Dari satu, lelaki dan ramai. Dan yang seterusnya, sama ada pihak itu, dia, kamu atau saya. Kalau dia telah buka lelaki, seorang, fatah. Kalau kamu telah buka, kamu lelaki, fatah tak. Jadi contoh nak tanya, kamu dah buka pintu? Nak tanya Ahmad kan? Ahmad, kamu dah buka pintu? Ahmad, hal fatahta? Tapi nak tanya Aminah lain. Aminah, kamu dah buka pintu? Kata Melayu, buka je. Tapi Aminah, hal fatahti? Kalau kamu semua dah buka buku, nak ulang kaji ni, hal fatahtum, kamu semua untuk lelaki. Tapi kalau kita cakap dengan pelajar-pelajar perempuan saja, tak boleh kata hal fatahtum. Nanti apa pula? Ini perempuan gunakan kata kerja lelaki. Jadi kena tanya, hal fatahtunna? Jadi itu dia punya perbezaannya. Kalau saya pihak saya yang bercakap ni, fatahtu, saya telah buka. Kalau lelaki pun fatahtu, perempuan pun fatahtu. Samalah. Kalau ramai, fatahna untuk lelaki. Kalau ramai, fatahna juga untuk perempuan. Untuk menunjukkan pihak saya. Jadi ini yang nak diperkenalkan sebagai pengenalan awal. Supaya kita tahu bahawa bahasa Arab itu nak sebut kata kerja, ini dia punya objektif kita yang nombor 4 ni lah. Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Arab ini dari aspek masa, present, past tense dan present, dan dia ada aspek jantina. Tapi bahasa Inggeris tak ada, bahasa Melayu lagi tak ada.
Maksudnya kalau bahasa Inggeris nak kata apa ni, takes, took, itu je. Tapi lelaki pun took, perempuan pun took. Kalau apa ni sekarang sedang buat, lelaki pun takes, perempuan pun takes. Bahasa Melayu lagi tak ada beza. Jadi bahasa Arab dia mengambil kira semua tu, iaitu aspek masa telah berlaku ataupun tidak, jantina lelaki atau perempuan, bilangan satu ataupun ramai, dan pihak yang bercakap tu saya ataupun kamu ataupun pihak dia yang bercakap. Jadi ini pengenalan awal supaya kita sedar benda ni wujud, dan apabila kita memperkenalkan perkataan-perkataan seterusnya ataupun kita baca teks nanti dalam bahasa Arab yang ada benda-benda yang lain ni, kita tahu bahawa kata kerja dalam bahasa Arab lain sikit dia punya ciri-ciri. Dia kena ambil empat aspek ni sebelum kita boleh beritahu apakah itu dalam bahasa Arab. Jadi itulah dia objektif kita yang keempat ni, iaitu kita nak tahu ciri-ciri kata kerja dari empat aspek. Kita kena hafal sikitlah. Dari aspek masa telah berlaku ataupun sedang, dari aspek jantina lelaki ataupun perempuan, dari aspek bilangan seorang ataupun ramai, dan dari aspek pihak yang buat itu pihak saya ke, pihak kamu ataupun pihak dia. Jadi ini memanglah satu benda yang agak baru ataupun agak khusus untuk bahasa Arab, dan kita perlu diperkenalkan dulu, dan insya-Allah bila kita ada contoh-contoh lain nanti ataupun kita jumpa teks ni, kita boleh memantapkan lagi. Kalau baca Quran kita tahulah. An'amta alaihim, contohlah. Iyyaka na'bud, nun tu kami. Jadi kalau saya a'bud. Dan surah Al-Kahfi itu samalah. Kita akan nampaklah perubahan-perubahan ni. Start ataupun asal perkataan ni ialah abad je. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Jadi saya tidak sembah. Jadi saya tu mana? Bukan la ana. Bukan la ana ibadah. Tidak begitu. A'bud tu dah menunjukkan saya yang beribadat, saya yang sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu? Ini dia ta'budun di sinilah. Kawasan ni. Kalau saya a'bud, saya buat. Kamu semua buat. Ini bagi ni saya orang bercakap, ni kamu kita lawan cakap. Dan sebagainya. Jadi kalau kita jumpa teks-teks dalam bahasa Arab nanti, insya-Allah kita boleh memantapkan lagi setelah kita diperkenalkan.